Okey, selamat sejahtera kepada semua masyarakat Malaysia. Tak kira lah Melayu, India ke, Punjabi ke, Bangla ke, siapa-siapa yang faham bahasa Melayu tolong saya kena cepat-cepat buat rakaman yang apa berlaku dalam hidup saya. So saya akan buat part by part lah. Macam pihak kerajaan ni, pihak ini orang India, macam tu lah. So anda boleh faham apa yang berlaku So okey, saya nak beritahu video klip YouTube pertama saya di YouTube dalam bahasa India, Satu Malaysia Selamatkan Saya. So saya menyatakan bapa saya pelihara babi di Kampung Melayu, tapi sebenarnya bapa saya tidak pernah duduk dengan di Kampung Melayu. Dia duduk di estate dengan rumah panjang yang penuh dengan orang India. Okey. So sini saya dikelirukan, saya sendiri yang menyatakan bapa saya pelihara babi di Kampung Melayu. Tak benar. Memang saya kalau nak kalau nak menyatakan sesuatu dulu saya buat video klip tu kerana terlalu diseksa, dibuli, dilarikan sini, dilarikan sana, macam mati So saya cepat-cepat buat lah. Sekarang saya kena ambil inisiatif untuk cari bukti So bapa saya bukan anti Melayu kerana saya ada tengok dia bawa orang, semua kaum, mana-mana kaum pun yang sedekah di tepi jalan dia bawa bagi makan. Walaupun kita tak ada makan dia bagi makan untuk semua, tak kira lah kaum. Dan saya menjadi seorang yang mesra dengan semua kaum, menjadi satu Malaysia, tak gaduh dengan sesiapa, tak murah cepat memperkeluarkan kata-kata kesat. Saya pelajari dari ayah saya. Saya pelajari dan tengok dari cara ayah saya menjaga orang. So memang saya sebiji satu macam ayah saya. Dia punya perangai, dia punya badan besar semua. So anda mesti tahu saya dari kecil main mercun, dipaksa main mercun, pegang kena lecur saya punya tangan. Kita dipergunakan untuk aktiviti-aktiviti menunjukkan keburukan yang berlaku. Contoh kita dipergunakan untuk kalau main mercun tangan lecur. Lepas tu saya disuruh, saya duduk dekat rumah orang Kristian dekat rumah panjang dia babysit mak saya, kerja dekat Subang Jaya, kontrak menanam rumput dekat Subang Jaya Airport. So saya dijaga oleh Kristian kerana bapa saya sudah diperangkap dengan kahwin dengan orang lain untuk memusnahkan hidup ibu saya dengan kita orang lah. Memang ini banyak orang berlaku Melayu Cina. Ini satu network dia orang buat, tapi I tidak tahu siapa tu sebenarnya. Saya tidak mahu menuduh sesiapa. So bila dah perangkap macam tu, saya dibabysit oleh orang Kristian, orang-orang yang bekerja dengan kerajaan Hospital Universiti Melaya yang mana saya lahir. So di sini saya menyatakan mereka, saya tidak mahu mercun. Pada hari Christmas mereka pegang tangan saya melucur. Lepas tu suruh suatu hari tak ada elektrik mereka kakak kedua Angela suruh bawa air panas dari flux merah-merah yang dulu-dulu punya kan, aluminium merah. So saya kerana tak ada elektrisiti, saya tuang dekat tangan saya sendiri dekat tangan saya sendiri. Saya tuang ke atas sampai dia ada, kalau betul-betul tengok dia ada dia punya kesan So memang macam ni, yang dari 4 tahun saya dicabul. Lepas tu bila bapa saya tiada di rumah, budak-budak depan rumah membawa saya untuk merayap. Lepas tu ada sekali kita merayap, satu taksi Melayu terbuka, diorang ambil semua siling. So mereka memaksa saya, belum saya pun teringin, dah teringin nak masuk, saya kena dihantam sampai hidung semua berdarah. So, saya tidak mahu menyalahkan siapa-siapa atau macam mereka kata saya anti Melayu. Bukan, ini perkara sebenarnya yang berlaku kat atas saya. Dan mereka adalah dari sekolah, mereka semua dari sekolah
sekolah jenis Tamil lah. Saya seorang dan adik saya sekolah rendah kebangsaan. So mereka memang selalu buat perangkap inilah. Ada masa depan rumah saya, jiran depan rumah saya Melayu bujang dia ada sawan handsome, dalam 20 hingga 25 tahun lah. Dia balik dari kerja, dia boleh jatuh sebelum landasan kereta api Setiajaya, saya ingat. Sekarang Setiajaya lah, Sunway Lagoon sekarang. Setiajaya, sebelum landasan atau selepas landasan atau di tengah jalan yang ada orang. Tapi di tengah-tengah landasan yang aktif dengan perjalanan kereta api, dia jatuh dengan sawan. Dia jiran kita depan rumah. So kita memang macam tu lah. Kita pergi lari kerana abang-abang tu memang menjaga kita dengan baik. Kita lari, kita angkut dia, kita bagi kunci pinjam kunci dari orang yang berdiri, kita bagi kunci, kita tolong orang Melayu tu. Abang Melayu tu dia banyak handsome, macam jenis kulit dia macam ada terlalu putih. So ini berlaku. Lepas tu rumah sebelah jiran Melayu, sebelah tu keluarga Melayu. Mereka selalu ajar saya selalu simpan duit dalam tabung. Lepas tu jangan gunakan bazir. Kalau ada duit you bagi kita akan mengumpul untuk you. So saya memang dijaga macam tu lah. Tapi saya dibagi makan juga. Datang, mari duduk makan. Macam tu. Saya memang tak anti Melayu dari kecil ada orang Melayu. So jiran-jiran Melayu saya memang baiklah. Lepas tu nak beritahu bila merayap-rayap ada suatu hari you tahu kan rumah panjang dia ada belakang pun ada pintu kan. Tengok rumah tu macam rumah kosong. Sampah sarap. So di dalam sampah itu, atas suatu meja yang sudah roboh, ada 5 sen dekat 30 sen lah. So kita kan budak kecil. 30 sen tu dulu 1970 80 semua kan duit besar. 30 sen tu kita nak ambil, orang sudah tertangkap tangan saya. Kita tak masuk tau. Dia tarik, tengok perempuan Melayu berambut pendek, Melayu berambut pendek. So masa itu dia suruh saya mencangkul, ambil tangan, bagi saya denda. Ada curi tak? Saya kata saya tercuri kak. Itu macam rumah kosong. Pasal tu saya ambil duit tu. Lepas tu masa itu saya ada tengok, kerana sekarang kan saya sudah bagi selalu ditengokkan dengan orang-orang mabuk, orang-orang dada, ada dalam dada. So dulu memang kecil saya tak faham apa tu botol tu, apa tu kertas tu. Tapi sekarang saya faham itu adalah rumah seorang perempuan Islam yang ambil dada. So dulu ada tengok dalam straw dia orang ada buat balutan tu dada. Dulu saya tak tahu apakah itu semua, tapi sekarang saya tahu. Saya memang setiap kali ditunjukkan dengan pengedaran dada, penagihan dada mana berleluasa. So ada pernah saya tengok sampai setengah kilo berbungkus setengah kilo dekat kampung. Memang di JB tapi itu rumah kampung, tapi memang banyak. Saya tak faham tau. Masa itu saya memang ada dalam penagihan dada ataupun apa, rokok pun saya tak tahu. So memang macam ni yang saya pergi dekat Mentari Sunway Mentari flat Mentari apartment saya tak tahulah Sunway Mentari, saya ingat Mentari. Sana pun saya selalu, kerana kawan saya tinggal dekat sana, saya difahamkan oleh seorang ex boy from Pure Life Society, dari Pure Life, Persatuan Rumah Kebajikan Pure Life Society. Dia menyatakan suami kawan saya adalah seorang pengedar, orang kata tokan macam tu kan. Tapi saya kalau berjalan-jalan untuk pergi beli barang, selalu boleh tengok orang luar negeri Nigeria macam tu. Ada pengedaran darah banyak tau, banyak. Macam busy lah.
Lepas saya balik dari sana, dalam 1-2 bulan penangkapan besar dibuat dekat sana. So memang saya ingat saya dipergunakan untuk aktiviti-aktiviti macam ni lah. Saya tak pasti kerana semua yang saya tengok ni kena beritahu kerana keluarga saya dari kecil kita apa yang berlaku, saya dicabul 4 tahun, anak saya pun dicabul oleh keluarga sendiri bapa dia. Saya ingat, okey, dulu bila cerai anak kecil-kecil, saya fight dengan lawyer, saya fight dekat sekolah, saya fight dengan bapa dia, saya bawa anak 4 orang kerana mesti ibu yang kena jaga anak-anak yang kecil yang tak tahu mantang apa baik apa buruk. So saya sampai sekarang tak sangka sebenarnya keluarga bapa dia lah yang akan membahayakan nyawa-nyawa budak-budak ini. So sebenarnya okey, memang mereka buat betul-betul mencabul sampai anak saya 4 tahun kembar tak boleh jalan sampai merah. Bila saya tanya mereka balik, siapa pun tak nak jawab. Diam. Dari keluarga dia banyak keluarga yang buat sama saya, yang perangkap saya, fitnah daripada Perak, orang Perak India. Tapi sebenarnya mereka lah yang terlalu perangkap dengan network ni. Mereka sendiri tidak tahu bagi tawaran. Ada yang 13 tahun tak ada anak, dapat anak. 14 tahun tak ada anak, dapat anak. Ada setengah yang dapat buka kedai restoran. Ada setengah yang dapat kolam perniagaan kolam udang. So berbagai macam-macam hadiah mereka dapat, dan reward mereka dapat. Ada jiran saya dekat sini saya duduk 20 tahun jiran saya blok saya punya longkang masa tu dia belum ada blok saya punya longkang sampai semua 5 rumah terdepan tu datang sangkut dengan longkang saya. Anak-anak saya kecil nyamuk. So saya pergi tanya dia nak keluarkan, dia gaduh sama saya sampai sekarang kita tak bersuara. Mereka itu adalah orang Seremban. So I kena beritahu dari mana mereka datang, so boleh buat pengandaian siapa yang jahat dekat sini. So dia belum, so saya beritahu dia lah dengan baik, dengan cara baik. You belum ada anak, so you tak tahu apa perangai anak, apa baik buruk kerana anak kesakitan mereka. So janganlah buat macam ni. So dia macam bagi tu dawai. Macam tu saya kata, dari sana banyak sampah sangkut dengan longkang saya. Kenapa kamu tak nak beritahu 4 rumah yang terdahulu dari rumah saya? So macam ni lah mereka bangkitkan banyak masalah. Sampai yang jiran yang lagi satu dari Seremban juga. Mereka, anak dia memang dikenali famous, boleh dikatakan dalam usia yang muda lah, dalam 11-12 tahun dah jadi kaki gangster lah. Pandai memukul, pandai ada kes-kes dari sekolah lah, macam tu lah. So anak saya, anak cikgu depan rumah saya, dia cikgu tadika, anak dia dengan saya kata budak yang dari Seremban tu lelaki, dalam belasan tahun dia jadi gangster. So famous dengan gangster, pergi main dekat playground Kemuliaan, playground taman saya depan saja, sederek depan. Tiba-tiba anak orang Seremban tu datang gaduh, ibu dia datang depan rumah saya. Tiba-tiba dia orang main sama-sama tahu. Dia dapat anak you ambil pisau nak tikam saya punya anak. Saya tanya, mana ada, ibu kan tahu kan perangai anak kita, dan perangai anak dia dikenali famous dalam lorong ini. So saya sebagai ibu dan sudah lama duduk dekat sini, tidak mau tunjuk muka atau marah atau nak mempertahankan anak saya baik, tak adalah. Saya bukan macam tu. So di sini yang penting sekali ialah ini 3 orang kawan tu, anak cikgu tadi anak saya, anak dia semua lahir 5 hari, tarik 5, 3 pun 5. Sini ada persamaan nombor tau. Saya tak tahu siapa buat ni 5. So saya kata okey kak,
sorry Kak, saya tak ada dekat tempat kejadian yang berlaku dekat sana. Tak apa, saya bagi amaran marah anak saya, nasihati anak saya. Lepas tu anak lelaki saya dalam 11 tahun saya nangis dengan saya. Kenapa Ma, you tidak tahu saya tidak pernah buat perkara-perkara macam tu dan dia adalah seorang yang jahat. Kenapa you tak menyembelih saya? Saya kata kita tak boleh buat macam tu. Kita duduk selorong, tidak boleh memusuhi mana-mana jiran. Tak apa, masa akan datang you akan dihormati oleh mereka. Lagi teruk anak cikgu tadi tu. Dia pendiam, tak buka mulut. Memang tak kacau siapa-siapa pun. Anak saya pun aktif dalam sukan lah, itulah ada lah. Tapi tak kacau orang lah, tak gaduh lah. Tapi anak dia lagi baik. Sampai saya kata, tengok anak cikgu Mani pun pendiam dari you. Dia pun kena dituduh juga kan. So saya tak tahu mereka sewenang-wenangnya mau menuduh yang bermacam-macam jenis jadi penjahat macam tu. Dan okeylah, ini laki lah. Ini anak-anak dia laki satu orang. Ini perempuan pula. Anak kedua saya kerja dekat kedai pakaian Cina lah. So setiap kali diorang bersebelahan. Anak perempuan dia kerja dekat kedai plastik. Anak saya sebelah kedai pakaian. Setiap kali kalau orang datang bercakap dengan anak saya, dia panggil orang itu yang bercakap dengan anak saya. Dia beritahu, kenapa cakap sama budak tu perangainya gatal tau. Kecil-kecil sudah ada boyfriend. Memanglah keluarga kita diperangkapkan dari kecil kan. Dari kecil dicabul, dibagi perangkap. So kita memang tahulah. So anak saya dia beritahu macam tu lah Mak. Saya kata biarkan saja. Abang dia dulu buat abang you. Sekarang dia pula nak memburukkan nama you. Tak apalah, biar saja, biar Tuhan yang tengok. So memang kami selalu dituduh macam-macam. Anak kembar saya, semua orang anak saya sekolah Melayu. So anak kembar saya dalam darjah 3 ke darjah 2 sekolah Melayu di taman saya Kemuliaan. So Mak, you ikut saya esok. Apa? Kenapa? Ada pergaduhan dengan budak lelaki Melayu. Dia sudah pukul kembar saya. Datang, marah dia dan pukul. Saya pun belagak lah kan, budak kecil kan. Belagak lah ambil, buat baju saya macam ni. Saya pergi sana. Lepas tu saya panggil budak-budak yang gaduh tu. Adik, kita ni kan duduk satu Malaysia. Jangan gaduh. Kalau kita sesama sendiri, Melayu, India, semua negara gaduh, siapa mau hormat dengan kita? Kalau orang luar negara datang dekat sini, ada hormat tak kita punya kedudukan dengan perangai kita? Takkan kita mesti sama-sama kawan, jangan ikut perasaan, jangan ikut warna. Kita tak boleh buat macam tu lah. Anak saya dah lah. Mereka I tidak tahu siapa aja anak-anak saya. Mereka selalu datang ambil saya untuk hanya 90% dengan gaduh dengan orang Melayu, budak Melayu. Masalah dengan Melayu. So ini mereka kecil mereka tak faham kenapa mereka ajar sebegitu Tapi saya faham, saya dan keluarga saya dibagi keadaan yang kita anti Melayu. Kita memang tak suka Melayu. Kita pukul orang Melayu macam tu. Lepas tu anak saya kata, you tak baik. You suruh orang gaduh, you buat pendamaian dengan aman. Saya esok bawa saya punya nenek. Diorang akan bawa nenek. Saya kata tak boleh. Kita tak boleh buat macam tu. So, lagi satu perkara yang penting. Di sini, di lorong ini ada 4 orang anak saya, anak jiran, anak lagi satu kawan saya, kawan untuk anak kembar saya, dan lagi satu adik kepada kawan saya. Semua 12 hari bulan 7. Saya kena penting cakap. Saya tidak tahu macam mana mau lepaskan kita punya keluarga yang diperangkap dengan semua tuduhan-tuduhan palsu, fitnah. Lepas tu 12 hari bulan 7 ini adalah hari jadi isteri Dr. Mahathir, Siti Asma. Alah, betul lah. Kenapa tak boleh ada ke 5 orang? Takkan sederik 5 orang duduk sederik 12-7 sampai mereka yang bawa saya kerja dekat kedai pakaian Cina.
paksa saya telefon. Esok mau track shoot, esok suka nak, mesti ada, cepat. Saya pergi minta bos saya, bos, ambil track shoot dulu nanti bos potong gaji saya. Oh, tak boleh. Ni ibu lah. Esok sukan, anak saya aktif sukan. Memang mereka banyak pandai sukan. So, saya tidak tahu cara apa nak buat. Saya beritahu lagi satu kawan Melayu. Lepas tu, okeylah. Ingat, anda buat andaian sendiri. Sana ada track shoot dari RM5.90 hingga RM60-70. Anak saya besar-besar badan macam saya. So, saya tiada cara ini ibu. Mana ada tahan anak nangis dekat telefon nak track shoot. So saya pun buat apa, saya dengan kebenaran orang Melayu, budak kawan saya lah, budak perempuan Melayu. So saya kata saya ambil dulu, nanti saya bayar dengan you lah, jangan beritahu uncle, tapi kena sangkut lah. Satu track shoot RM5.90, yang lagi satu RM9.90. Kalau saya mau curi atau ambil tanpa bayar, takkan saya tak ambil yang RM70, RM80 tu. So, saya memang diperangkatkan. Hari keesokan sampai 1 bulan yang saya dikenakan dengan perangkap pencuri ni tidak berlaku. Sukan tak ada, memang tak ada. So siapa ajar saya, anak-anak saya untuk buat ni? Anak-anak sendiri disuruh buat sebegini untuk menganiaya ibunya sendiri. Siapa yang buat ni? Yang buat ni 12 hari bulan 7 sampai 5 orang sederek semua. Saya bukan menuduh mana-mana menteri mana-mana datuk atau menteri atau Tutun Mahathir atau Datin Siti Asma. Saya tuduh saya mau mereka mengambil tindakan. Apa sedang berlaku? Mereka menggunakan identiti ini. Memang benar 12/7 seluruh negeri ada beribu-ribu, ada bilion-bilion. Tapi takkanlah sederek kita menyiasat balik 12/7. Kalau ditengok zodiak kita tahu kan itu zodiak. Itu kita tengok itu 12/7 adalah bersatu dengan kanser, sama dengan kanser, CANCER, kanser. So, saya tidak tahu kenapa mereka membuat aniaya macam ni sampai anak-anak saya sendiri boleh buat ni semua. Nasib baik saya dibesarkan oleh bapa saya dengan bermesra dengan semua, tak gaduh. Saya terlalu penyabar, bukan gaduh dengan sampai orang pukul darah-darah pun saya nangis tapi tak pernah melawan balik. Nasib saya punya perangai macam tu. Kalaulah perangai yang mau lawan, ikut cakap anak, kerana memang dulu saya tidak tahu apa sedang berlaku ke atas tubuh saya, apa mereka pakai dalam tubuh saya, apa mereka mau buat dengan saya. Baru saya tahu kebenaran yang saya dicipkan dan saya dijadikan sebagai sesuatu bahan cacian orang Melayu. Nasib baik, memang perangai semula jadi saya tak gaduh, tak jadi musuh, mau kawan banyak. Kalaulah saya gaduh, apa akan jadi di negara Melayu ni? Perintah dalam kerajaan Islam, apa akan berlaku? Sekarang memang tak buat. Wah, dah tubi mereka. So saya mau kebenaran ini dikeluarkan. I mau mana-mana pihak bertanggungjawab, kerajaan Malaysia tolong ambil tindakan, tolong ambil sesuatu. Saya tahu dari kecil kita main mercun. Okey, sama berlaku kepada anak saya. Sampai anak pertama lelaki saya lepas 2 tahun, saya hanya mengandung lepas 2 tahun kahwin. 2 kali nak jatuh dalam perigi. Sekali dibagi asam, dalam 1 tahun bagi asam, sangkut sampai memati. Saya ingat bapa dia banyak sayang sama anak. Bukan, bapa dia lah perangkap. Kerana dia anak orang MIC. Dia punya bapa semua MIC. So baru saya pasti sudah pasti mereka bukan orang baik. Mereka kahwin dari kasta rendah, melahirkan anak-anak, memperoleh anak-anak. Kerana orang India, kalau saya kasta rendah, suami kasta tinggi, ikut suami anak jadi kasta tinggi. Tapi tak, adik ipar saya pun adik
adik lelaki kepada bekas suami saya kahwin dengan orang kasta rendah juga yang lebih teruk dari kasta saya. Dia pun lepas lahir anak dah matilah. Anak-anak dia pun kerana dari ibu kasta rendah, mereka pun budak-budak itu pun 13 tahun sorok 3 hari dalam almari seorang. Ini perangkap, bukan salah budak tu. Saya tak nak salahkan siapa-siapa lah. Ini memang perangkap. Lepas tu dia dibagi dekat rumah kebajikan dekat Seremban. Sana pun tak boleh diperangkap. Dia 15 tahun, suaminya lebih 20 tahun. Lebih dari dia 20 tahun. So dah lah perangkap, dah lah gunakan dalam usia muda. Sekarang kahwin dengan 20 tahun lebih tu, sifat mereka baik tak? Mereka boleh saya pun tak tahulah kenapa mereka buat sebegini. Saya tidak tahu kenapa mereka buat macam ni. So sekarang anak saya anak-anak saya masih lagi perangkap. Baru saya memang kenal pasti. So anak saya tak selama dengan ahli keluarga bapa dia. Di sini saya juga tidak mahu mereka dibawa untuk muka pengadilan. Saya tak mahu. Ini sesuatu network memberitahu untuk membuat ini dan mereka hanya mengikuti, dan untuk ini mesti buat sebenar-benarnya. Kerana inilah yang berlaku kepada keluarga lain juga. So mesti saya kena tahu apa sebenarnya, apa orang network ini buat kepada semua orang. So memang dia benar-benar buatlah. So saya kerana nak tahu kebenaran, sudah tahu kebenaran apa mereka sedang buat. So sesuatu kumpulan kena sacrifice, mengorbankan diri sendiri, anak sendiri untuk mengeluarkan sesuatu kebenaran kejam. Ni kejam tau. Turun-temurun mereka bunuh. Tahu tak? Dalam pasangan suami isteri, siapa yang terlalu jaga dengan keadaan anak-anak mereka dibunuh cepat tau. Sampai isteri adik ipar saya, sampai banyak budak-budak. Saya boleh tunjuk, saya tak cakap bohong. Sampai saya ada tulis, tengok muka surat yang saya tulis. Siapa tak ada anak, siapa anak saya ada banyak. Dalam 20 tahun ini I ada tulis tau berapa saya punya duit diorang makan, apa-apa mereka buat. Tengok siapa yang dihantar untuk merosakkan hidup anak saya kedua tu dalam 15 tahun. Ini tengok saya tulis apa berlaku kepada Melayu Muslim. Saya bukan anti siapa-siapa. Mana-mana yang saya tahu saya tulis, saya ada bukti. Ini apa berlaku dekat Seremban, apa berlaku dekat rumah anak yatim. Ini divorce. Dan dikahwinkan dengan agama lain. Saya ada ni AIDS, kanser, kidney, diabetik, orang yang tak ada kaki. Mereka sengaja sekarang mengeluarkan penyakit yang memang penyakit datang dekat dalam tubuh kita lah. Tapi bukan macam dulu dia semula jadi. Sekarang mereka membagi penyakit dengan cepat. Saya tidak tahu kenapa mereka buat ni, untuk apa. Being converted, tengok. Saya ada. Being single mother or father in young age, pregnant after so many years. Parents that trapped with false. Ada banyak saya tulis. Ada bukti. Orang yang ikut selama saya dipertunjukkan, semua ada bukti. Sampai 60-70 keluarga India tak ada anak tau. 4 rumah, 5 rumah. Ibu itu pasangan tu kerja keras, belilah harta-harta. Okeylah, tunggulah anak ada. Sekarang anak-anak kebanyakan anak-anak yatim tidak menjadi yatim piatu semula jadi. Mereka sanggup bunuh. Mereka bunuh, menjadikan budak tu anak yatim. Di sini pasangan yang kuat kerja, ada harta, tidak dibagi anak. Lepas tu anak ini dihantar kepada keluarga untuk
Ha? Apa mereka sedang buat ni? Siapa ni? Apa mereka mahu? Untuk kemewahan dia, untuk merampas harta orang lain, titik peluh orang lain. Mereka sanggup tidak bagi anak, mereka sanggup menjadikan budak-budak ini yatim piatu. Ada Melayu, ada Cina, tapi kebanyakannya orang India lah. So saya sekarang sangsi adakah ini dibuat oleh orang India sendiri? Memang sangsi lah, bukan ini kemungkinan sajalah. So saya ada bukti, apa-apa saya cakap saya ada bukti. Kenapa mereka buat ni? Macam mana saya mau keluar dari ini sampai yang saya punya jiran sebelah banyak baik iman kuat. Imannya kuat Melayu kerja dengan kerajaan lah. Imannya kuat. Mereka disuruh bagi ayam yang tua, memang saya tak ada gigi ayam tua keras dia orang bagi hari raya lah 4-5 tahun lepas lah mereka baru pindah dekat sini. Saya memang makan tu ketupat dengan kuah ayam tua tu. Memang tak boleh makan. Bagi anak saya pun tak boleh makan. So apa yang orang mau buat sekarang, orang Melayu pun ada bagi anjing semua makan kan. Bila saya ambil itu ayam yang tak boleh makan tu bagi anjing saya, mereka mengatakan saya memperli makanan, mencacikan makanan Melayu dengan bagi anjing. Apalah mereka ini perangkat ini network ini dah buat banyak kejahatan. Menghancurkan, memusnahkan kehidupan gembira. Tak kira lah siapa, Melayu ke India ke, sanggup melibatkan saya dengan orang-orang Melayu. Dulu saya tak tahu. Lepas tu raya ada seorang budak lah, dia punya saudara, budak-budak lelaki muda Melayu. Saya sebelum orang nak buat sama saya, ada plan, sudah ada plan dekat sini. Memang saya hari tu memang kalau saya minum, saya memang mereka keluarga saya sendiri bekas suami saya sendiri mengungkitkan sesuatu masalah. Lepas tu tarik rambut saya pergi dekat luar. Masa tu lah datangnya budak saudara sebelah. Dia kata ini perempuan kata mabuk lah. Alamak, kita kan orang tahu kan mabuk. Saya kata, adik mari sini, minta maaf. Memang. Lepas tu jiran saya tanya, kenapa aunty? Saya kata saya memang mabuk. You orang baru datang dekat sini, berumah tangga. You tahu tak berapa kemusnahan ni lelaki buat dengan saya? Kalau anak saudara you mau cakap ini kaki mabuk lah, ini kaki apalah, ini kaki apa, apa pun mau kata pergi cakap dekat dalam pun saya tak kisah. Bapa Aras, Ayah Aras, jangan. Saya tak kisah. Saya memang betul-betul apa dia cakap tu, memang betul saya sebiji apa yang dia cakap. Tapi saya dah sini sakit selama puluh-puluh tahun, dituduh, dibuat, tak dibahagia, bagi kehidupan bahagia. Depan saya kalau you cakap macam tu, memang marah tak? Orang dekat sini tak boleh menyelesaikan banyak-banyak masalah. So masa tu mabuk, I minta maaf lah. Mabuk, saya sedih, tapi saya tak marah dia, saya nangis dengan mereka. Janganlah buat macam tu. Orang tidak tahu apa masalah mereka sedang menghadapi. So okeylah, sudah habis. Itu cerita sudah habis. Mereka memang membuat ini setiap kali So orang yang beriman berhadap Islam mereka pun, kalau mereka pun dipaksa dan mereka sanggup membuat sesuatu yang terlarang dari ajaran Tuhan kita. So siapakah nak buat gini? Apakah dia terlalu? Saya tidak tahu siapa. Memang sumpah saya tak tahu. Saya tidak tahu siapa buat. Apa mereka mahu? Jangan you buat. Kenapa saya? Sampai hari ini saya ingat, okeylah tak apa, ayah dia dah bawa anak 3 orang. Okeylah, selamat. Tengok tak selamat lagi. So, saya mau kerajaan Melayu hari tu ambil taksi. Ambil taksi. Dulu saya selalu tak ambil taksi tau. Saya tunggu bas kerana kita ibu tunggal kena ada duit. So, taksi satu hari RM6 tak boleh kan. So, saya